Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali kita pada hari ini dalam meneruskan pembelajaran kita, iaitu pelajaran fiqh tahun 5. Jadi Ustaz nak kamu dalam keadaan bersedialah. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran kita, mari kita tanda tangan. Kita baca doa. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, untuk meneruskan lagi pelajaran kita fiqh, minggu lepas Ustaz dah bagi video berkenaan dengan apa? Tajuk apa? Ingat lagi tak? Kena ulang kaji tu. Okey. Tajuk lepas iaitu tajuk solat orang sakit. Orang sakit pun kena solat. Kita dah belajar bagaimana apa itu solat orang sakit, syarat-syarat orang sakit, kemudian cara solat orang sakit. Kita tahu syarat dia, kemudian cara solat orang sakit. Kemudian hari ini kita akan terus kepada okey, yang ini pun kita dah belajar kaifiat solat orang sakit. Okey. Seterusnya, pergerakan solat secara duduk. Okey, dia pergi satu persatu. Dan ini kita bincangkan berkenaan dengan pergerakan solat secara duduk. Macam mana solat secara duduk? Okey, yang pertama kita kena duduk tegak menghadap kiblat. Pastikan kita duduk tegak menghadap kiblat. Okey, duduklah. Kemudian yang kedua, niat beserta takbiratul ihram. Niat bersama takbiratul ihram. Okey, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Ini biasalah, masih lagi tegak. Okey. Tengok dalam gambar, jangan angkat takbir, Allahu Akbar. Okey. Niat beserta takbiratul ihram. Kemudian dibaca Fatihah dan mana-mana surah. Okey. Kemudian dirukuk. Okey, rukuk. Okey, tengok pada gambar tersebut. Dia menundukkan kepala sedikit. Isyarat rukuk. Okey, kemudian iktidal, dia angkatkan kepala. Kemudian sujud. Sujud seperti biasa. Sujud kena dahi kena lantai. Okey, sujud kena lantai. Tengok pada gambar tersebut. Seterusnya, duduk di antara dua sujud. Macam biasalah duduk. Duduk tegak badan. Okey, duduk dan membaca tahiyat akhir, dan akhir sekali memberi salam. Itu kaifiat ataupun cara-cara pergerakan duduk. Solat secara duduk. Jadi baik. Okey. Faham? Ini adalah pergerakan. Ada berapa pergerakan semua? Ada berapa? Ni rukun. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 rukun. Pergerakan dalam solat duduk. Okey. Itu solat secara duduk. Seterusnya, okey, solat secara mengiring. Baring pula. Pergerakan solat secara baring. Baring ni kita mengiring mengiring di sebelah kanan kita. Di sebelah bahu sebelah kanan kita. Bukan baring melentang tu. Itu melentang, ni baring mengiring. Okey, baring mengiring dada menghadap kiblat. Pastikan tu yang kita kena mengiring sebelah kanan. Kalau kita sebelah kiri, tak digalakkan. Okey, kita yang kena buat di sebelah kanan. Niat beserta takbiratul ihram. Okey, sama, membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Kemudian rukuk dan menundukkan sedikit kepala, menundukkan sedikit kepala. Kemudian iktidal, macam biasa, rukuk sikit, tunduk sedikit kepala. Baring tu rukuk sikit, tunduk sikit kepala. Kemudian iktidal, menegakkan kepala semula. Okey. Kemudian sujud dan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Macam ni kita tunduk rukuk tadi, kita kena lebihkan sikit. Okey, boleh. Kemudian sujud dengan menunduk kepala lebih daripada rukuk. Sujud bukan tegak macam tu. Sujud lebih daripada rukuk lah. Kemudian duduk antara sujud dengan menegakkan. Tegak boleh. Tegakkan. Kita baring tu kita tegakkan kepala. Seterusnya,
membaca tahiyat akhir dan akhir sekali memberi salam. Itu pergerakan solat secara mengiring. Pastikan mengiring di sebelah kanan, dada menghadap kiblat. Baik. Terutamanya pada rukuk tundukkan kepala sedikit, kemudian sujud lebihkan tunduk tu daripada rukuk tadi. Okey, itu solat secara mengiring. Seterusnya pergerakan solat secara menelentang. Okey, solat secara menelentang. Macam mana? Okey, baring menelentang dan menghadap kiblat. Macam mana ni? Baring menelentang dan menghadap kiblat. Adakah kaki kita ataupun kita baring macam mana menghadap kiblat? Kaki kita menghadap kiblat. Baring menelentang dan menghadap kiblat. Bukan kita baring tu dada kita terus menghadap kiblat. Maksudnya kita baring menentang, kaki kita menghadap kiblat. Kemudian niat berserta takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah dan mana-mana surah. Okey, rukuk menundukkan sedikit kepala. Okey, i'tidal dan menegakkan semula. Sami Allahu liman hamidah. Dan sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk, dan duduk antara dua sujud dengan menegakkan semula kepala dan membaca tahiyat akhir dan akhir sekali memberi salam. Okey, itu secara menelentang. Seterusnya, okey, itu duduk, mengiring dan menelentang. Tiga cara pergerakan, tiga cara solat orang sakit. Baik. Kemudian hikmah solat orang sakit. Apakah hikmah dia? Apa yang kita perlu ketahui solat orang sakit ni? Okay, yang pertama, sentiasa mengingati Allah. Itu hikmah dia. Solat ni semasa sakit ni lah kita kena mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah. Sebab tu solat. Jangan tak solat. Okey, seterusnya bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat Allah bagi kesihatan, nikmat Allah bagi panjang umur. Kita kena bersyukur. Bersyukur ni cara dia kita kena solat lah. Dan kita dikasihi dan diredai Allah. Allah suka dan Allah suka. Redha tu Allah suka. Okey, baik. Seterusnya yakin terhadap pertolongan Allah. Yakin dengan pertolongan Allah. Dengan cara kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menyembuhkan penyakit kita. Kemudian sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Walaupun dalam keadaan sakit, kena solat. Kita kena sabar. Ini ujian daripada Allah SWT. Kemudian kita memperoleh ketenangan jiwa. Bila kita lakukan dengan penuh bersungguh-sungguh, maka kita dapat ketenangan jiwa. Itu antara hikmah solat orang sakit. Okey, seterusnya dah habis. Minggu depan kita akan masuk tajuk solat di dalam kenderaan. Jadi hari ni tugasannya adalah membuat latihan di dalam buku latihan. Okey, boleh. Kalau dah siap, nanti hantarkan kepada ustaz dan ustaz akan semak. Kalau sekolah macam biasa, hantar buku macam biasalah. Tapi kalau masa PKP ni, hantar gambar sahaja. Kemudian nanti saya akan write pada gambar tersebut. Boleh? Okey, itu sahaja daripada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.